Selamat datang ke channel Joko Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 3 matematik tingkatan 5 di mana kita akan telitikan jenis-jenis insurans. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan apakah beza antara setiap jenis insurans dan kita perlu tahu apakah jenis risiko yang akan ditanggung oleh insurans tersebut supaya kita dapat memindahkan risiko kita sebaik mungkin kepada syarikat insurans. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi insurans tu sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Dan di bawah insurans am tu kita ada lagi beberapa jenis insurans iaitu insurans motor, insurans kebakaran, insurans perbuatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Jadi kita akan menelitikan skop perlindungan untuk setiap jenis insurans ini. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita akan perhatikan dahulu insurans hayat. Jadi insurans hayat tu sebenarnya adalah insurans nyawa lah. Jadi risiko yang dilindungi oleh insurans hayat ni adalah seperti kematian, iaitu apabila pemegang polisi insurans hayat ni meninggal, maka ahli keluarganya akan mendapat pampasan dalam bentuk kewangan lah. Atau untuk keadaan yang kedua iaitu hilang upaya seperti kecacatan kekal atau penyakit kritikal. Pemegang polisi itu akan menerima pampasan kewangan untuk membantunya menghalangi cabarannya lah. Sebab kemungkinan besarnya sudah tidak dapat bekerja seperti biasa selepas mengalami keadaan ini. Jadi begitulah untuk insurans hayat. Jadi mari kita lihat seterusnya. Seterusnya kita akan lihat pula insurans am. Jadi insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung selain dari risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Jadi terdapat banyak jenis insurans am yang melindungi pelbagai risiko. Jadi perhatikan di sini kita ada 5 jenis insurans am yang akan kita telitikan satu persatu. Jadi setiap insurans di sini akan melindungi kita daripada risiko yang berlainan lah. Jadi tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi am ni adalah 1 tahun ataupun kurang daripada tempoh 1 tahun. Dan premium pula yang dibayar tu adalah pada satu-satu masa saja apabila anda perlukan perlindungan polisi ini. Jadi mari kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama sekali adalah insurans motor. Insurans motor ni memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Jadi kalau anda berbasikal sahaja, anda tidak akan dilindungi oleh insurans motor sebab basikal tu tidak berenjin. Jadi insurans motor ni merupakan insurans yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan di Malaysia, iaitu di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi di sini anda mesti kena tahu apabila anda memandu lain kali atau menunggang motosikal, anda mesti memberi insurans motor ini setiap tahun sebelum anda dapat perbarukan anda punya cukai jalan. Dan tentang cukai jalan tu kita akan bincangkan semasa bab 4 nantilah. Dan dalam insurans motor ni sebenarnya akan melibatkan 3 pihak. Sebab kalau anda perhatikan gambar di sini, kita ada 2 pihak di sini dan anda perlu tahu satu pihak itu sebenarnya adalah pihak insurans yang akan membayar pampasan tu. Jadi siapakah pihak pertama adalah pemandu sendiri iaitu pemegang polisi itu. Contohnya yang ini adalah pihak satu dan yang kedua tu adalah pihak insurans dan yang ketiga tu adalah mana-mana individu yang terlibat dalam kemalangan disebabkan oleh pemandu tidak termasuk penumpang. Jadi pihak ketiga adalah di sini iaitu kereta yang dilanggar itulah. Jadi di bawah insurans motor ni sebenarnya ada lagi bahagikan kepada beberapa jenis lagi dan kita akan telitikan satu persatu lah. Yang paling asas sekali adalah akta sahaja iaitu dia hanya melindungi liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Maksudnya pihak dilanggarnya kalau dia cedera atau mati dia dapat memohon pampasan untuk bayarnya lah. Jadi itu saja yang dilindungi. Yang 3 bawah ni sebenarnya tidak akan dilindungi kalau pembeli itu atau pemegang polisi itu hanya memberi insurans motor yang berjenis akta. Dan apa itu liability? Liability itu adalah hutang lah, iaitu segala hutang yang perlu bayar kepada pihak yang dilanggar tu. Dan untuk pihak ketiga pula, dia akan melindungi 2 jenis iaitu selain daripada jenis yang pertama tu, dia akan membayar juga kerugian terhadap harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Maksudnya termasuk keretanya lah, iaitu kalau keretanya rosak dan perlu dibaiki, syarikat insurans tu akan membayar untuk membaiki keretanya. Jadi itu adalah untuk pihak ketiga.
Dan jenis yang seterusnya adalah pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Jadi di sini anda perlu tahu untuk jenis ini pula dia akan tambah lagi satu, iaitu kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Jadi anda perlu tahu kes curi kereta tu memang agak biasalah. Kalau anda nak mohon papasan kalau kereta anda dicuri tu, anda mesti kena beli untuk jenis yang ketiga ni, iaitu termasuk dengan kecurian tu. Dan selain tu, sekali-sekala kita juga nampak berita tiba-tiba satu kereta tu terbakar. Jadi kalau nak mohon papasan, anda mesti kena beli termasuk dengan kebakaran. Jadi macam tu lah. Dan akhir sekali adalah yang paling baik lah, iaitu comprehensive, iaitu perlindungannya adalah lebih banyak termasuk kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Jadi kalau anda nak mohon pembahasan untuk kereta sendiri juga, anda mesti kena beli jenis yang inilah, iaitu jenis comprehensive. Jadi kalau anda bandingkan keempat-empat jenis insurans motor di sini, anda akan dapati kesemuanya tidak melindungi kecederaan pemandu sendiri semasa kemalangan. Jadi itulah kenapa insurans motor tu sebenarnya untuk melindungi pihak yang dilanggar itulah, termasuk dengan kereta sendiri sahaja, tetapi tidak termasuk dengan diri sendiri. Dan anda terpaksa kena beli jenis insurans yang lain kalau anda nak melindungi sendiri. Jadi mari kita lihat seterusnya. Seterusnya kita akan lihat pula insurans kebakaran. Jadi dari namanya pun sudah tahu ini insurannya adalah berkaitan dengan sesuatu yang terbakar lah. Jadi insurans kebakaran ni memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku kepada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Jadi bangunan perniagaan ni boleh rujuk kepada kedai, kilang dan sebagainya lah. Jadi pampasan ni akan dibayar oleh syarikat insurans tu untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi supaya dia boleh membaiki rumahnya, membaikikan kedai, kilang dan sebagainya lah. Tertakluk kepada jumlah yang diinsurankan. Jadi tak mungkin pihak insurans tu akan bayar lebihnya lah. Dia hanya ikut kepada kontrak insurans tu lah, iaitu termasuk dengan apakah had perlindungan dan sebagainya. Jadi bagi mendapatkan perlindungan selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya dalam polisi kebakaran yang sedia ada dengan tambahan premium. Maksudnya kalau anda nak lebih banyak perlindungan, anda terpaksa kena bayar lebih lagi kepada syarikat insurans untuk perlindungan lebih lah. Jadi itulah maksudnya. Jadi begitulah untuk insurans kebakaran. Mari kita lihat seterusnya. Jadi yang seterusnya adalah insurans perubatan dan kesihatan. Jadi selain daripada risiko kematian, anda juga perlu berikan perhatian kepada risiko kemerosotan kesihatan yang mungkin dihadapi. Hal ini demikian kerana anda mungkin terpaksa menanggung perbelanjaan perubatan seperti kos kemasukan ke hospital dan pembenahan. Jadi saya tahu kalau anda masuk ke hospital kerajaan memang tiada bayaran yang sangat mahal. Tetapi apabila kalau anda masuk kepada hospital swasta, bayaran perubatan tu memang sangat mahal, terutamanya apabila melibatkan pembedahan. Jadi biasanya untuk insurans perubatan tu, pemegang polisi tu akan diberi satu kad perubatan lah, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai medical card. Jadi apabila admit atau masuk ke dalam hospital tu, pemegang polisi tu boleh tunjukkan kad tersebut untuk memohon pihak syarikat membayar untuknya. Dan di sini sebenarnya ada beberapa jenis lah, iaitu insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, iaitu penyakit biasanya daripada 36 jenis atau 45 jenis dan dia sentiasa akan bertambah lah bergantung kepada situasi, dan insurans pendapatan akibat hilang upaya, iaitu insurans hilang pendapatan lah. Dan juga insurans pendapatan hospital, iaitu semasanya dia di hospital, dia tidak dapat kerja, kalau dia beli insurans ini, dia dapatkan pampasan biasanya dikira setiap hari lah. Contohnya 100 sehari kalau dia dimasukkan hospital tu. Tetapi semua ini memang ada tema dan syarat yang sangat ketat lah. Dan semuanya akan bergantung kepada apa yang dinyatakan dalam kontrak insurans tu. Jadi semua ini anda perlu telitikan sebelum anda belikan insurans perubatan dan kesihatan ini. Jadi ada banyak tema dan syarat yang perlu dikaji. Jadi mari kita lihat seterusnya, iaitu insurans kemalangan diri. Jadi kalau kita masih ingat, tadi kita punya insurans motor tu, dia tidak termasuk pemandu sendiri. Jadi inilah insurans yang anda perlu beli kalau anda nak melindungi sendiri.
Jadi insurans kemalangan diri ini memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia berpunca daripada kemalangan. Jadi kemalangan kereta pun termasuklah. Jadi insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat dan insurans perbuatan dan kesihatan. Jadi asalnya adalah kecederaan atau apa-apa kerugian disebabkan kemalangan, dia boleh memohon papasan daripada jenis insurans ini. Jadi kalaulah seorang tu berbasikal dan terjatuh dan tahapnya sangat serius sehingga dia perlu mendapatkan rawatan, dia sebenarnya boleh memohon papasan daripada insurans kemalangan diri ini. Jadi itulah insurans am yang keempat, dan akhir sekali adalah insurans perjalanan. Daripada nama jenis insurans ini pun sudah tahu ini akan melibatkan sesuatu yang anda travelling lah. Jadi insurans perjalanan ni melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, iaitu dalam kereta, kereta api dan sebagainya, udara, kapal terbang, laut atau kapal lah, seperti kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport, duit, perbelanjaan untuk perbuatan dan lain-lain. Jadi apabila seorang tu pergi ke tempat lain, contohnya negara lain, kos perbuatannya memang sangat tinggi. Jadi kalau anda nak pergi ke negara lain, anda memang dinasihatkan untuk memberi insurans perjalanan ni. Sebab kalau ada sesuatu yang berlaku, anda boleh memohon papasan daripada syarikat insurans untuk membayarkan kos perbuatan semasa anda di luar negara. Jadi itulah perlindungan yang diberi oleh insurans perjalanan. Jadi itulah kelima-lima jenis insurans am. Jadi seterusnya kita lihat pula insurans berkelompok. Jadi insurans berkelompok tu secara asasnya memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu, biasanya pekerja syarikat ataupun murid sekolah, pelajar institusi pendidikan. Jadi insurans berkelompok kepada organisasi adalah bermaksudnya adalah perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja sebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Jadi biasanya memang insurans kelompok ni dia akan sediakan satu perlindungan yang asas lah. Ini adalah dikira sebagai kebajikan untuk pekerja tu bekerja dengan syarikat tersebut. Jadi pekerja akan menikmati perlindungan sewajarnya daripada kebajikan mereka. Jadi contohnya syarikat yang besar seperti multinational company biasanya ada perlindungan seperti inilah. Dan untuk yang kedua pula, tahu tak anda sebenarnya sebagai seorang pelajar atau seorang murid, anda juga dilindungi, iaitu perlindungan kewangan disediakan kepada murid seperti kematian, lumpur, kecacatan dan allowance kerusi roda dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah di kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia. Jadi untuk bahagian ini sebenarnya dia hanya melindungi yang asas lah, iaitu seperti yang sangat serius iaitu kematian, lumpur, kecacatan dan allowance kerusi roda. Dan biasanya hak perlindungannya sangat kecil sajalah, iaitu berapa ribu saja. Selain daripada itu, untuk maklumat semua, kerajaan juga ada usaha untuk memberikan perlindungan yang asas kepada kumpulan pendapatan rendah iaitu B40, iaitu dinamakan sebagai MySalam. Jadi skim perlindungan masyarakat MySalam tu adalah inisiatif kerajaan yang bertujuan menyediakan perlindungan kesihatan takaful percuma kepada 8 juta individu. Jadi untuk maklumat lanjut tu anda boleh lihat mysalam.com.my. Jadi biasanya perlindungan ni hanya untuk asas sahajalah. Jadi siapa pula yang layak untuk MySalam ni adalah mereka yang menerima PPR, Bantuan Prihatin Rakyat atau dulu dipanggil sebagai BRIM lah. Jadi untuk bahagian ni anda boleh menerorkan sendiri dengan masuk laman web mysalam.com.my. Kalau kena kuarantin COVID atau kena COVID itu sebenarnya juga boleh mohon daripada MySalam kalau mereka adalah kategori B40. Itu saja untuk insurans berkelompok. Jadi mari kita lihat pula untuk tujuan. Jadi secara umumnya tujuan seseorang itu mendapatkan insurans adalah seperti berikut, iaitu sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya hilang upaya, menghidapi penyakit kritikal atau meninggal dunia. Jadi ini adalah sangat penting apabila pemegang polisi itu adalah satu-satunya punca pendapatan bagi keluarga tersebut. Iaitu apabilanya sudah tak ada atau dia tidak dapat kerja lagi, pemegang polisi itu boleh mendapatkan pembahasan dalam bentuk kewangan lah daripada syarikat insurans.
Dan seterusnya pula adalah menguruskan perbelanjaan hidup, hutang, komitmen sekiranya tidak mampu lagi bekerja. Jadi risiko tu akan berlaku secara tiba-tibanya. Memang tak ada orang yang bersedia. Jadi satu-satunya persediaan adalah kita berikan insurans, dan kalaulah ada sesuatu berlaku, kita sekurang-kurangnya mendapat sedikit bantuan atau pampasan kewangan daripada syarikat insurans supaya kita dapat menguruskan kita punya hidup dengan sebaik mungkin lah. Dan ketiga pula adalah bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi. Jadi contohnya apabila seorang tu kena penyakit kritikal lah, memangnya akan selalu perlu rujuk kepada hospital dan selalu perlu jumpa doktor. Dan semua ni memerlukan wang. Jadi di sini memang akan melibatkan satu perbelanjaan perubatan yang sangat tinggi. Jadi seterusnya pula adalah pelbagai pembahasan terhadap kerugian yang dialami. Contohnya seperti kereta. Kemalangan jalan raya memang akan melibatkan pembahasan yang sangat tinggi lah. Seperti membaiki kereta yang dilanggar dan juga kereta sendiri, dan juga memberi pembahasan rawatan kepada pihak yang dilanggar tu. Jadi itulah beberapa tujuannya. Jadi mari kita lihat pula satu contoh yang saya dapatkan daripada buku teks. Dan contoh ini sebenarnya saya hanya tukar satu perkataan saja, iaitu saya tukarkan polisi itu daripada pihak ketiga tu kepada kita. Jadi kita bacakan keadaannya. Pada satu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Biasanya adalah pihak yang bersalah tu yang perlu bayar pembahasan lah. Akibat kemalangan tu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar oleh Melissa ni mengalami kecederaan patah kaki. Jadi Melissa ingin membuat penuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Jadi berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurans jika dia menginsurkan keretanya bawa polisi pihak akta. Jadi apabila kita nak minta pembahasan tu, kita mesti kena telitikan jenis insurans yang diberinya. Jadi jenis insurans yang diberinya hanya polisi akta. Jadi kita mesti kena imbas kembali jadual yang kita baca tadi, iaitu jadual ini. Kita perhatikan jadual tu, untuk jenis akta ni dia hanya dapat melindungi liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Iaitu Melissa di sini hanya dapat menuntut untuk rawat pemandu kereta yang cederaan patah kaki. Jadi dia terpaksa membayar sendiri untuk membaiki kereta yang dilanggar dan juga keretanya sendirilah. Jadi anda hanya perlu jawab ni seperti ini, iaitu Melissa hanya dapat memohon pampasan untuk kos rawatan pihak atau pemandu kereta yang dilanggarnya. Jadi itu saja yang dapat dia mohon pampasan, sebab jenis polisinya hanya akta sahaja. Jadi jangan main-main, anda sepatutnya beli yang komprehensif lah supaya anda dapat mendapatkan perlindungan yang lebih. Tetapi perlindungan yang lebih macam mana pun untuk insurans motor tu, dia tidak termasuk dengan pemandu sendiri, iaitu Melissa lah. Dan seterusnya kita juga perlu tulis Melissa terpaksa membayar sendiri untuk membaiki keretanya dan juga kereta dilanggarnya. Jadi itulah kekurangan daripada memberi insurans motor jenis akta ini, sebab perlindungannya memang sangat terhad, iaitu sebenarnya dia hanya melindungi pemandu yang dilanggar sahaja. Jadi kalau untuk bayaran lain tu terpaksa ditanggung oleh sendiri. Jadi itulah kenapa lebih baik kita beli insurans yang lebih baik, walaupun kita tidak harap nak guna, tapi sekiranya sesuatu berlaku, kita dapat memohon pampasan yang sewajarnya. Jadi begitulah untuk bahagian ni, dan saya harap semua untuk baca semula daripada buku teks dan juga dapatkan buku rujukan supaya kita dapat nokta atau contoh soalan yang lebih banyak. Sebab saya perhatikan dalam buku teks untuk bahagian ni memang sangat kurang soalan. Jadi kita perlu dapatkan daripada buku rujukan supaya kita tahu jenis soalan yang mungkin akan ditanya untuk bahagian ini. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.